Boleh mulai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Akidah zaman Khulafa Ar-Rasyidin, halaman 37. Halaman 37. Akidah zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Baik. 3.1. Keadaan kepercayaan umat Islam pada zaman awal Khulafa'ur Rasyidin tidaklah berbeza sangat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serupa lagi ya. Cuma timbul sedikit perselisihan di sekitar hukum cabang sahaja, bukan dasar akidah Islam. Jadi kalau ada benda-benda forok masa tu hukum fiqh, hukum benda lain, tidak melibatkan akidah Islam. Walau bagaimanapun mereka terus berunding dan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, dan kiranya tiada didapati daripada Al-Quran dan hadis. Mereka membuat perbandingan menggunakan Al-Qiyas dengan hal-hal yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni qiyas. Apa makna qiyas? Qiyas ni maknanya asal daripada ukur sebenarnya. Sebab tu kalau kita masuk dalam kedai baju, fitting room kan? Fitting room dia panggil ghurfatul qiyas. Mana ukur. Satu hukum baru diukur dengan hukum lama. Itu makna qiyas. Pasal apa kita perlu qiyas ni? Sebab ada peralatan baru dan kehidupan baru yang tak ada zaman Rasulullah. Bila nak ukur tu, dia ada syarat dia. Dia tak boleh ukur benda yang tidak serupa dari segi illah, dia panggil. Kenapa dia illah? Sebab katakanlah hukum naik perahu kena semaya sambil duduk. Betul tak? Kena semaya sambil duduk. Tiba-tiba hukum tu berjalan, zaman lalu ni kereta api ataupun kapal terbang. Jadi semaya atas kereta api tu boleh duduk juga, dikiaskan dengan perahu. Hak perahu tu zaman Nabi ada kan? Zaman Nabi tak ada kereta api. Dia orang panggil kias. Lepas tu nak kias ke mana kereta api? Dia kias ni dia kena tengok benda serupa. Tak serupa kereta api atas darat. Perahu dalam air. Tak boleh tengok gitu. Kalau tengok dalam air, atas kapal tu, tak boleh semaya sambil duduk. Apa dia serupa tu? Serupanya tak boleh duduk diri. Atas perahu tak boleh duduk diri. Maka atas kereta api tak boleh duduk diri. Cuba semaya. Saya teradah dulu. Rakaat pertama je semaya belecah. Lepas tu duduk selalu. Betul tak? Itulah dia panggil kias. Kias ni orang tak tengok benda serupa. Orang tak tengok rupa. Kita tengok illah, dia panggil. Apa dia? Kalau boleh kena berdiri lah. Kalau ada kereta api tu duduk statik molek, maka kena berdiri. Pasal benda tu benda ruksah dah. Boleh dah? Tak tahu lah. Lama tak naik dah. Naik tahun 90. Dengar soalan ni. Jadi dia nak guna kias. Kias ni sebenarnya suatu benda baru yang yang tidak berlaku zaman Rasulullah. Cara nak kias, kita ukur dengan illah, dia panggil. Illah ni sebab. Sebab apa semaya sambil duduk di atas perahu? Kerana tak boleh berdiri. Maka hak bukti tak boleh berdiri ni kena bawa. Jangan tengok benda serupa tak? Serupa rupa, serupa illah. Jadi atas kereta api, bila dia tak boleh berdiri, maka dia boleh kiaskan kereta api dengan perahu.
Adapun kalau benda sama-sama berlaku zaman Rasulullah, itu tak nama qiyas namanya. Sebabnya sembahyang qabliyah ni ada dah zaman Rasulullah. Sembahyang jemaah pun ada zaman Rasulullah. Jadi ada orang lah ni dia kata kita qiyas. Kita qiyas sembahyang qabliyah. Qabliyah zuhur. Sedangkan qabliyah jemaah tak ada. Sebelum sembahyang jemaah lepas orang pakat bangun belaka dah. Sebenarnya tu kalau niat qabliyah tak boleh. Kalau niat muka lain tak apalah. Sebabnya tak ada qabliyah. Dia kata ada sebab kita qiyas dengan zuhur. Tak boleh lagu tu sebab dua-dua ni ada berlaku zaman Nabi belaka. Kita tak boleh qiyas sama-sama zaman dia. Tujuan qiyas ni ialah benda baru yang tak ada zaman Nabi. Ya kita nak sesal lagu mana. Maka kita cuba ukur dengan amalan yang ada ilah yang sama. Faham kan ya? Jadi tak kena ni dia panggil qiyas ma'al fasik. Qiyas tak betul dia kata. Qiyas sama. Kalau ada dah qabliyah zuhur, qabliyah jemaah, tentu Nabi dengan sahabat buat dah. Sebab dia ada masa dia. Kita nak faham tak? Kita nak qiyas ni dengan benda baru. Cuba kita dia ada definisi dia qiyas dia. Qiyas ni ialah benda yang kita nak sesah ni benda yang tak ada zaman itu dah. Zaman Nabi dulu. Baik. Qiyas ni pula tak boleh tengok rupa. Kita kata serupa ni dari segi ilah sebab dah. Sebab tu orang duduk pondok dulu dia buat analogi, dia kata qiyas buah terung dengan telur dia. Buah terung gapo hak bulat, bukan terung hak panjang tu, terung bulat. Terung mana. Rupa dia putih serupa telur. Jadi dia nak faham masalah qiyas, dia kata tak boleh qiyas terung dengan telur. Sebab anak dia lah ni, mak dia suruh kutik telur atau suruh kutik buah terung pagi-pagi, dia kutik buah terung, buah dalam raga tu, dia capuk kat jendela. Maka dia kutik telur pula, mak dia kata dia kutik telur pula, dia kutik telur, dia tengok serupa terung dengan telur, dia pun capuk juga kat jendela. Jadi tak boleh qiyas terung dengan telur atas dasar serupa. Dia kena tengok sifat dia. Faham ni? Jadi begitulah. Amalan qiyas ni diterima dalam hukum syarak. Kan kita belajar dah kan? Quran, hadis, ijma', qiyas. Kaji dengar ni dah. Jadi qiyas ni benda lagu ni lah. Okey. Memang lah. Sebabnya ulama kata gini tidak salah kalau kita tidak tahu dia niat gapo. Dia kata kalau buat juga dia jadi sunat mutlak. Sunat mutlak. Ya, rawatib lah tak ada untuk jemaahnya. Jemaah ada, abad dia ada. Dia hak jemaah ni tak ada. Hak asal dia ada, walaupun tidak muakkad, dia ada hadis-hadis juga yang yang mengesahkan sahabat sembahyang. Macam sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib qabliyah maghrib kan? Nabi duduk sandar lepas orang band tu, Nabi sandar tunggu qamah. Nabi tak sembahyang. Tapi bila sahabat nak sembahyang, dia kata siapa nak sembahyang dia kata. Dia bibui. Mana dia tak larang. Dia kata siapa nak sembahyang. Tapi dia tak. Mana betul dah dapat di sini. Ada pun jemaah ni tak ada. Tu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tapi orang ni duduk lama dah di masjid. Sembahyang tahiyatul masjid ni kita mula-mula melangkah. Ni dia duduk cokoh lama je tadi lagi, lepas bang dia bangun. Jadi ulama kata dia boleh pahala sembahyang sunat mutlak. Adalah dia kata kalau dia niat qabliyah tak jadi qabliyah, jadi mutlak. Ada kalau kita baca pandangan ulama yang lebih ringan sikit tu. Betul lah? Betul lah, tak boleh kira lah. Supaya zikir derah juga. Supaya zikir derah lepas sembahyang kan. Semua masjid zikir derah.
Sebenarnya kan Imam Syafi'i sendiri larang. Dia mau tak hira ke Imam Syafi'i, nasa nak buat ni. Imam Syafi'i yang larang. Ada. Betul tak? Saya nak ayat qiyah ni, jauh gini. Tegasnya pada zaman awal Khulafa Ar-Rasyidin juga tidak timbul pembicaraan tentang mengenai ilmu tauhid. Dia follow Nabi lah. Qul huwallahu ahad, pakai hak tu. Laisa kamitsli syai', Tuhan tak serupa dengan orang, tak serupa dengan makhluk. Hak tu je dia bawa. Tak ada bahasa panjang mengenai akidah. Tapi kalau kita kata akidah tu sah ke tak cukup. Tak boleh bilang siapa 20 sifat. Tapi nak royak, itulah yang Nabi ajarnya. Okey. Kemudian 3.2, namun begitu zaman Khulafa Ar-Rasyidin yang bermula dengan Abu Bakar, umat Islam semakin ramai dan banyak negara yang dahulunya di bawah kuasa Rom dan Parsi telah dapat dikuasai. Ni tengok, nak jadi ni. Masa Nabi tak boleh tawan lagi Rom dan Parsi. Lepas tu boleh boleh menakluki Rom dan Parsi. Mana ni orang bukan Islam ni. Bukan Arab, bukan Islam. Dengan perluasan kuasa dan pengaruh khasnya zaman pemerintah Umar dan Uthman, ramai dari kalangan orang bukan Islam dan bukan bangsa Arab memeluk Islam. Mereka tidak mengerti bahasa Arab dan tidak memahami dengan mendalam ilmu agama seperti ilmu tauhid. Macam mana nak buat? Sekalipun mereka telah menganut agama Islam, tetapi mereka juga mempunyai adat dan kepercayaan asal mereka sendiri. Oleh itu bukan senang untuk membuangnya, ditambah pula mereka tidak memahami apakah asas akidah Islam yang sebenar. Dia sudah ada dah akidah dia. Dia sudah bahas dah ketuhanan ni. Teologi dia mengikut falsafah Aristotle. Dia ada dah. Tuhan ni gapo dia. Tak, dalam falsafah dia. Akibat daripada pertelingkahan dan kekecauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya Uthman, maka umat Islam terpecah kepada beberapa pahaman dan puak. Bila Uthman terbunuh ni kan, Muawiyah menuduh Ali bersubhat. Itu cerita mula situ nak berlaku. Sebabnya Sayyidina Ali tidak bertindak mencari siapa pembunuh. Dia tak siasat. Alasan dia sebab negara masa tu duk kecawai pemberontak ramai. Bila pemberontak ramai, dia nak suruh reda dulu baru nak siasat. Sikap Ali yang melengah-lengah ini membuka ruang kepada Muawiyah untuk tuduh dia bersubhat membunuh Uthman kerana nak jadi khalifah. Tengok tu politik berlaku tu. Besar juga tu balah tu dia. Gaji baca tak kisah ni lah. Ali. Ya. Dia tak nasib baik lah pasal dia tuduh Ali bersubhat. Ya. Betul, boleh belaga siapa aku susu. Tapi sejarahnya gitu. TP. Masing-masing puak ingin mempertahankan pahaman dan pendirian mereka. Tengok ni. Justru ruang untuk mentakwilkan nas Al-Quran dan hadis berlaku. Dari situ muncullah periwayatan hadis palsu. Sini mulanya hadis palsu. Kita duk belajar. Masing-masing nak mempertahankan puak masing-masing. Puak-puak Ali cipta hadis yang kata siapa dia jumpa Muawiyah boleh bunuh. Dia kata Nabi kata. Padahal Nabi mati dah. Kemudian puak Muawiyah pula waktu ambil pula hadis. Kita bincang dah dalam apa ni, pelajaran dulu dah dalam ulumul hadis tu. Hal ini telah melebarkan perbahasan mengenai akidah. Dia jakit siapa ke akidah. Pada akhir zaman Khulafa Ar-Rasyidin telah lahir golongan yang cuba mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Khasnya ayat-ayat yang mempunyai kaitan dengan sifat. Dalam ayat Quran tu banyak ayat-ayat yang menyebut sifat Allah. Macam tangan Allah, muka Allah tu. Mula nak jadi sini. Jadi zaman sahabat awal dan zaman Rasulullah tak ada lagi benda ni. Jadi tidak heranlah kalau law ni muka dia bermula situ lagi.
Siapakah kita dulu ni? Mereka telah mentashbih. Mentashbih maknanya menyamakan. Dan mentajsim. Tajsim ni menganggap Allah itu berjisim. Ingat ada perkataan istilah. Tashbih maknanya menyama, menyerupai. Tajsim menjisimkan Allah. Dia kedua-dua ni kalau kalimah Arab dipanggil masdar. Syabbaha yusyabbihu tashbih, jassama yujassimu tajsim. Okay. Mereka adalah golongan pelampau. Lantaran itu muncullah puak yang menentang mereka, antaranya Jahm bin Safwan, dan diteruskan oleh golongan Mu'tazilah. Tengok. Ada asahnya Jahmiyah. Jahm bin Safwan ni pengikut dia panggil Jahmiyah. Dia ini sebuah kepada orang. Dan golongan lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah dengan Jahmiyah ni sebenarnya dia letak asas dia kerana dia nak lawan puak-puak mujassimah dengan puak-puak musyabbihah tadi. Orang duduk cuba menyamakan Allah dengan makhluk. Biar dia kata tangan Allah, tangan sungguh anggota. Muka Allah, muka. Dia terlajuk situ. Jadi nak lawan ni, dia tolak sifat Allah. Tuhan tak ada tangan, Tuhan tak ada muka. Ni Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Dia dua ekstrim. Nampak ni? Hak tu tashbih dengan tajsim tu, dia terima Tuhan ada anggota. Tetapi golongan salaf, dia tidak terima Tuhan sebagai anggota. Tangan dan muka bukan anggota, tetapi sifat. Beza tu dah. Beza di antara tajsim, tashbih dengan ulama salaf. Sama-sama terima tangan. Allah ada tangan, tapi tangan bukan anggota, tangan sifat. Ini macam imam Pak Mazhab ni, imam Syafi'i, imam start daripada imam Hanafi. Dia terima Allah ini ada muka, tapi muka itu adalah sifat. Ada pun puak yang mentashbih tajsim ni, dia kata muka tu anggota, tangan tu anggota. Ni jadi dia pun beza situ. Nampak dah beza ni? Kau sifat dengan anggota tak boleh beza? Ia tak boleh beza. Dia itu sifat. Wa huwa sifatun min sifatillah. Itu orang ulama salah. Bila kita menolak bahawa kayak macam Imam Hanafi kata, la yuqalu liyad, la yuqal anna liyad qudratuhu li'annahu ibtalus sifat. Janganlah berkata bahawa tangan Allah itu adalah kudrat. Kan orang tak kata tangan itu tangan kan Allah. Sebab katanya Imam Hanafi, li'annahu ibtalus sifat, kerana ini boleh membatalkan sifat Allah. Mana dia terima tangan itu sifat Allah, tapi bukan anggota. Bahasa pening lagi tak? Buku falsafah. Itu dia kata sifat. Tangan adalah sifat Allah yang tidak boleh dihurai. Terpulang kepada dia, terserah kepada dia. Tapi bukan anggota. Lain pada orang tashbih dengan tajsim tu, dia kata anggota. Susuk akidah sini. Nampak tak? Sebab Imam Hanafi kata, kalau kita kata kudrat, tu tangan itu kudrat, apa dalam tempat lain Tuhan guna kudrat, mesti ada benda lain dia kata. Kudrat disebut dah dalam Quran, tangan pun sebut. Kalau tangan itu sama dengan kudrat, tak payahlah dia kata sebut dua kali. Satu, yang kedua pula Rasulullah tak pernah menjelaskan bahawa tangan ini adalah kudrat. Sebab tu Imam Hanafi kata selamatnya serahkanlah itu adalah sifat Allah tetapi bukan anggota. Kalau kita kata anggota, dia adalah jadi tashbih dan tajsim. Kerana itulah tengok bangkitnya Jahm bin Safwan dengan golongan Mu'tazilah yang ekstrim ni. Dia nak lawan dengan puak-puak tashbih dengan tajsim ni. Dia kata Tuhan tidak ada sifat. Dia tolak terus.
Kan orang Mu'tazilah itu ada sifat. Kita kata kena mendengar, melihat. Dia kata bukan sifat Tuhan tu, tapi zat Allah yang mendengar. Tapi kita waktu kita pening dah je. Betul tak ida? Zat yang mendengar, zat yang berkata-kata, zat yang melihat. Bukan sifat Allah. Tuhan tak ada sifat. Oh, dia berpulak sini. Dia macam Imam Hanafi kata, dia sifat Allah, tapi bukan anggota. Tangan itu sifat. Bab takut jadi anggota di manusia, makhluk. Tak boleh. Maknanya golongan apa ni, ulama-ulama apa ni salaf dia tak terima tu sebagai anggota. Dia tak sibuk kata anggota, sifat. Walaupun dia tak bernama. Ulama-ulama hak ni ahli sunnah wal jemaah ni bernama dia. Sebab dia pun tak sebab nama Mu'tazilah ni yang tergelincir. Takkan dia nak bernama dia orang gelincir. Kita bernama dia. Dia kira gini, ahli sunnah wal jemaah hak besar, payung besar. Jadi maknanya Asy'ariyah, Maturidiyah apa semua ni ialah sab-sab dia ni yang duduk di bawah payung ahli sunnah wal jemaah yang diiktiraf. Pendekatan Asy'ariyah ni pendekatan. Semuanya di bawah ahli sunnah wal jemaah. Dia pendekatan berbeza. Maturidiyah dengan Asy'ariyah tu lain pendekatan dia. Cuma kita di Malaysia ni hanya orang kita belajar Asy'ariyah saja. Dia tak belajar Maturidiyah. Ni penipal orang tak biasa dengar lagi ni. Jadi jauh sebabnya ramah ahli ni dia biasa ngaji dah. Dia mari soalan-soalan yang bukan lagu tu dia. Tak je dengar lagi dah. Asy'ariyah Maturidiyah ada dengar? Dia sebelum perbincangan kita ni akan sapa belakang dah. Baik, kita pergi pula akidah zaman Umayyah. Lepas Umayyah ni, lepas pada Khalifah 4 tu, dia mari zaman Umayyah, iaitu tahun 40 hingga 132 Hijrah. Semenjak berlakunya pembunuhan ke atas Khalifah Uthman bin Affan, maka mulalah timbul perpecahan dalam kalangan umat Islam dan lahirlah golongan-golongan yang dinamakan Khawarij, Syiah dan lain-lain. Ini mula sini. Syiah ni taksub kepada ahli ni. Dia ambil apa ni, dia panggil Ahlul Bait. Dia tak terima periwayatan hadis lain daripada Ahlul Bait, keturunan Nabi. Sebab itulah dalam selawat kita tu ada unsur Syiah. Perasan dah, akhir sekali belum nak duduk tu. Marhaba ya Nur Aini, marhaban Jaddal Husaini. Apa dia? Marhaban, selamat datanglah Nurul Aini, cahaya mata. Tak apa lagi tu. Yang kedua tu Jaddal Husaini, tuk kepada Hasan dan Husain. Sebab apa dia guna Nabi tu tuk Hasan Husain? Padahal ada lagi cucu lain. Pasalnya dia nak ke Syiah. Hasan Husain dia nak ke Hasan. Tapi kita maksud selawat kita tahu sedap gitu dah. Marhaban Jaddal, Jaddal tu tuk. Husaini tu dua, Husaini tu Hasan Husain. Sebab tu saya kan bila saya masuk selawat kata tepat tak berapa itu kan, saya bangun caca pun saya selawat ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Orang tengok mulut kita lagu lah kama sallaita ala Ibrahim. Selawat sungguh lah. Saya bangun caca selawat tu. Allah sallallahu alaihi Muhammad tak apa. Masuk tempat bit dia tu kan, rangkak-rangkak yang pun nak pergi ke Syiah, nak pergi gapo tu. Hak tahun sahabat kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Hak tu selawat terbaik dah.
Saya tak sapa lah. Kalau orang bangun saya tak sapa lah, nak duduk sebab dia tak makan samit dah dia tu. Kita ni siapa kan? Jadi dia sebenarnya dia ada asal usul dia bangun tu kerana nak sambut Nabi mari dia kata. Tapi tak apalah. Saya niat gini. Saya tidak niat selawat. Kita niat kita bernasyid. Bila nasyid bangun caca, kerana bila anak lahir kan, kita boleh bergurindam cara Islamik kan. Jadi kita bangun ni sallallahu, kita bukan selawat kata. Kita nak bernasyid, berqasidah. Macam nasyid Raihan ke apa tu kan. Bangun boleh caca, dia tak nasyid boleh duduk. Tu penuh situ tu, dia kata ya qazah Rasulullah mari. Waktu mula Tok Guru Aziz marah benar tu. Bila dia tanya bapa Tok Guru duduk. Dia tanya bapa awak bangun caca. Bila dia ayat sendiri, bila kita tekan tanya, dia kata kerana bila kita selawat ni kata Rasulullah mari. Tu satu tempat dia cari kerusi lah. Rasulullah mari. Dia kata dia jawab balik, kalau kita selawat ke Dalalah, masa yang sama kita selawat pula di Kemuning, Rasulullah nak mari ke mana? dia jawab mantik dia kan. Baik. Walaupun pada asalnya peristiwa mereka itu mengenai politik dan jawatan khalifah, asalnya politik, tetapi akhirnya menjala kepada perselisihan hukum dan akidah Islam pula. Sebab parti politik juga ada. Mula asal parti politik. Jadi bila begitu dia jadi kau ke akidah. Dia jadi ke akidah dah. Macam politik semasa juga ni. Haram buat kau ni. Asalnya dah. Misalnya ada satu politik ni buat benda haram sungguh. Maka hak ni baca hukum dah. Tak betul tu perjuangan ni tidak asah begini. Hak ni pula kata tak betul gini pula dah. Jadi dia ada dah dalam itu. Jadi menjala kepada perselisihan hukum dan akidah Islam pula. Dengan sebab itu kira-kira di akhir pemerintahan kerajaan Umayyah lahirlah golongan-golongan yang membawa pegangan yang salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Pada masa ini muncul puak Khawarij yang telah mengkafirkan orang yang mengerjakan dosa besar. Khawarij ni kan dia berkecuali. Dia tak masuk belakang. Puak Sayyidina Utsman pun dia tak pergi, Ali pun dia tak terima. Khawarij maknanya orang yang keluar. Kharij, jamak bagi kharij. Khawarij. Dia mengkufurkan Ali. Dia sebut dalam kata dia kaffara aliyan. Dia mengkufurkan Ali pula. Dia berkecuali ni Khawarij ni. Jadi bila gua ni nak berdamai, ada buat apa lagi sahabat Yahudi ni, jadi buat tu keluar, gua bagi gua daripada daripada Ali, daripada Muhammad tu dari dua orang, dia bukan Khawarij. Iyalah, betul lah. Dia berkecuali, dia tak sia belakang dua-dua tu. Boleh turut dah. Bagus juga kita kosi pakat-pakat baca benda ni dah. Pendapat ini telah disanggah oleh Al-Hasan Basri. Pasal Khawarij ni dia kira kalau buat dosa besar jadi kafir lalu. Masuk neraka tak tubik juga. Tak ada. Jadi ulama tabi'in pada masa tu Hasan Basri kata tak betul pendapat ini. Jadi tak ada je. Buat dosa besar jadi kafir lalu. Mudah dia ni. Kena ngucap semula. Minarok ngucap semula. Beliau telah menetapkan bahawa orang yang melakukan dosa besar adalah fasik dan tidak kafir. Ni kita terima ni dah. Tidak fasik kan ni. Pendapat Hasan ini telah disanggah oleh pelajarnya, anak murid dia sendiri, Wasil bin Atta. Dan setelah itu telah mengasingkan dirinya daripada majlis gurunya lalu membentuk majlisnya tersendiri. Tak setuju dengan Tok Guru. Kumpulan ini kemudian dinamakan Mu'tazilah. Hasil ni, Puak Hasan Basri ni menggelarkan Wasil bin Atta ni Mu'tazilah. Jadi kita kena ingat, Mu'tazilah ni dipelopori oleh seorang tokoh dia nama dia Wasil bin Atta. Pengikut bukan dia. Dia membina akidah. Dari akidah yang dibawa oleh Wasil bin Atta.
Tapi mungkin Wasil bin Atta ni dia tak ada kembangkan pemikiran dia. Dia hanya mewujudkan satu kumpulan. Kerana dia nak lari daripada Tok Guru dia Hasan Basri. Orang tengok setahu Hasan Basri pun lari dia nak murid ni. Apa ada ngajar lah ni. No. Lari kadang anak murid lari. Hasan Basri tak ada lah. Kalau kita sebut Imam Syafi'i ke apa, tak usah lah. Bawah lagi lah dia ni. Imam Pak dia orang tabi'in lagi ni. Kalau ada lah kitab pekoh Hasan Basri, kita kena turut dia. Jauh lagi dengan Imam Pak Hanafi Syafi'i ke pun. Nampak tak ni? Tapi saya ini tak ada buku. Buku pekoh dia tak ada. Buku-buku agama dia tak ada. Tidak direkod. Pasal penulisan itu berlaku zaman itu. Ya. Wasil berpendapat orang yang melakukan dosa besar berada di antara dua martabat. Dia tidak tahu Mu'tazilah betul juga. Wasil bin Atta telah melebarkan pahaman Mu'tazilah dengan menyuruh pembantunya menyebarkan ke seluruh pelosok tempat hingga ke Khurasan di timur, Morocco di barat, Anmia di utara dan Yaman di selatan. Kuat dia masa tu. Wasil. Habis itu. Akidah zaman Abbasiyah. Abbasiyah. Kita ngaji sejarah dulu, Pak Umayyah Abbasiyah dah. Harun al-Rashid ke apa duduk sini lah. 132 hingga 955. 500 tahun ni. Cukup setengah abad duduk sini. Oleh kerana pemerintahan Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah bertambah luas, iaitu meliputi wilayah Parsi dan Rom, serta ramai pula orang-orang Ajam. Ni orang Ajam ni istilah. Orang bukan Arab, dia panggil Ajam. Siapa dia nama Ajam ni? Orang Arab. Tapi Nabi sendiri pun guna perkataan Al-Arabu wal-Ajam. Mana orang Arab sejak dulu lagi dia guna. Sebabnya ketika Nabi pergi baca kepada, saya tidak silap saya, Warakah kan? Warakah bin Nawfal dia baca. Dia tahu dia mujib Nabi. Warakah guna dia perkataan yuharibukal Arabu wal-Ajam. Dia kata. Kalau inilah membawa Muhammad ni, dia kata kamu akan diperangi oleh orang Arab dan orang Ajam. Apa kata Ajam tu, orang Arab tu guna tu. Ajam ni maknanya bukan Arab, Ajam lalu. Tak sekira orang putih, orang Melayu, semuanya Ajam dia panggil. Sebenarnya apa dia makna Ajam ni? Maknanya Ajam ni maknanya orang yang bertutur tidak sempurna. Tengok dia punya egonya orang Arab. Lain pada Arab, dia kata orang lain kecik tak betul lah kau. Pertuturan yang tidak sempurna makna Ajam. Pasal dia kira bahasa dia adalah bahasa yang paling kompleks sekali, bahasa yang paling sophisticated, duduk dia. Baik. Jadi orang Ajam ni memeluk Islam, maka umat Islam terpaksa menghadapi berbagai-bagai kepercayaan. Yang salah yang datang dari bekas-bekas penganut agama Majusi, Brahman dan lain-lain lagi. Dia bawa pemikiran tu. Sebab kita tengok kan, orang Hindu kan dia suka pemujaan kan. Bila dia masuk Islam, orang India kan, dia pergi Mekah, tak boleh tengok benda, dia kotik nak cium tak. Jumpa pagar, di pagar kubur Nabi pun dia cium, tangga gua tu pun dia. Sebab dia terbawa dengan pengaruh agama dulu. Dengan yang demikian lahirlah tokoh-tokoh Islam dalam bidang ilmu tauhid, menentang akidah-akidah yang salah itu, disamping menegakkan akidah Islam yang sebenar. Mereka memberikan keterangan-keterangan bukan sahaja daripada Al-Quran dan Hadis, malah daripada dalil-dalil akal logik. Sini mula. Bila mari dia bawa orang Islam, bukan Islam, dia bawa agama dia dalam bentuk pemikiran macam Aristotle tu kan. Maka ulama umat Islam pada tu, dia nak jawab balik, dia cuba menggunakan metodologi akal juga. Itu bermulanya. Sebabnya dia mari dia bahas Tuhan dalam bentuk logik akal. Macam Aristotle. Aristotle ni dia banyak dia menulis hak ketuhanan dia kan. Dia bawanya Tuhan ini ialah sesuatu yang tidak bertempat, tidak berjisim, tidak berjirim, tidak arak ni mana tidak jauhar, bukan batinial. Tidak arak ni maknanya macam warna besar kecil, tidak boleh berpindah. Itu benda ada dah dalam pemikiran Aristotle. Maka ulama Islam pada masa tu guna hak ni juga untuk membahaskan, membetulkan balik. Dia tidak lawan dengan hujah nas Al-Quran. Pasal dia berasa jauh nak faham.
Maka dia guna demo ni juga. Dia guna apa yang Aristotle bawa tu. Cuma dia betul mengikut kehendak. Yang dipikirkan kehendak betul dari segi akidah. Sebab tu dalam ilmu kalam dia ada juga. Arak, jauhar, jisi, jiri. Mana dia? Dia bermula situ. Logik. Hak mana-mana dia kira terima, boleh, hak dia kira boleh terima, dia terima. Hak mana tak boleh terima, dia tolak. Dia bukan, dia tidak kata tolak terus. Dia ambil, dia cuba asingkan. Tapi, dia tapih. Jadi ulama Islam pada masa tu dia menapis pemikiran ketuhanan yang dibawa melalui logik akal. Betul, Perkembangan ilmu tauhid, saya lagi boleh 10 minit lagi dah, kita berhenti sebelum ke 10 ni. Perkembangan ilmu tauhid pada zaman ini sangat pesat sekali. Kitab yang dikarang oleh ulama Islam bertambah banyak dan terus maju dalam pelbagai bidang dan bahasa kerana ilmu ini telah pun diwajibkan. Pada waktu permulaan Islam lagi kemudian dipelajari dan dikaji oleh umat Islam dari semasa ke semasa dan dianggap satu cabang ilmu yang terpenting yang dipelajari secara khusus oleh umat Islam sehingga diwujudkan Fakulti Usuluddin di Universiti Islam. Lama dah ni, Fakulti Usuluddin ni. Malah ilmu ini menjadi fardu ain ke atas orang-orang Islam mempelajari dan mengetahuinya. Sebab itu disebut nama Usuluddin. Saya lagi sikit ni kita nak tengok ilmu kalam. Ilmu kalam. Nak sebut belaka ilmu kalam. Asal kewujudan ilmu kalam itu dipengaruhi oleh ilmu falsafah yang banyak berpaksikan kepada ilmu mantik logika. Ilmu kalam ni ilmu logik sebenarnya. Khususnya selepas percampuran budaya dan pemikiran hasil dari perluasan empayar Islam serta penterjemahan kitab-kitab karya-karya falsafah Yunan di era Abbasiyah. Dulu ulama-ulama cuba menterjemahkan kitab-kitab dunia, sains, matematik, perubatan, sebab nak ambil manfaat daripada ilmu dia kan. Terjemah tu, maka aktiviti orang panggil kerja-kerja penterjemah tu terlalu banyak sehingga dia pergi kepada buku buku-buku ataupun kitab yang berbentuk ketuhanan ni. Situ dia bermula. Mula-mulanya ambil buku perubatan supaya dapat manfaat kaum umat Islam. Terjemuh buku perubatan, terjemuh buku engineering misalnya, terjemuh buku-buku sains dah. Lepas tu ada terjemuh buku falsafah pula dia. Ni. Dia terjemuh buku falsafah dan dalam falsafah tu adalah perbahasan ketuhanan. Situ dia mula dah. Di era Umayyah, kegiatan menterjemah tersebut kebiasaannya hanya terhad kepada karya-karya seperti perubatan yang tidak melibatkan falsafah dan mantik. Tapi ke awal tu, ambil perubatan dulu. Penterjemahan yang giat dijalankan ialah ketika era Abbasiyah, khususnya di zaman Khalifah Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid. Sini dia start. Pada zaman Khalifah Al-Ma'mum, sehingga penterjemah turut melibatkan aspek falsafah ketuhanan. Sini mari ni. Kegiatan tersebut telah menyebabkan percambahan kelompok yang terlalu mendahulukan akal mengatasi nas wahyu seperti Jahmiyah yang diasaskan oleh Jaham bin Sufyan, Mu'tazilah yang dipelopori Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid sehingga terpecah kepada lebih 20 kelompok dan lain-lain. Sini dia. Gapo dia poin kita nak ni? Mendahului akal daripada nas. Ni sini jadi punah. Okay. Sehingga hujah nas Al-Quran ni dikira benda yang tidak tetap. Sebab tu ada al-adillatul naqliyah zanniyah. Itu ungkapan dia. Ada ulama yang menulis gitu kerana dia terlalu taksub kepada hujah akal ni. Dia kata fal adillatul naqliyah zanniyah. Adapun hujah-hujah nakal ni Quran dan hadis ni adalah bersifat zanni, sangka dia kira. La tu'aridul al-qawati al-aqliyah. Dia tidak boleh lawan dengan hujah akal yang qat'i, tak boleh pindah tu. Mana besar siapa situ? Tak dia buat gitu dah.
Ada pemerintah yang berakidah Mu'tazilah banyak. Khalifah pada masa itu. Baik. Prinsip atau ruh akal ini terus subur berterusan dan bercambah dalam pelbagai aliran pemikiran kemudiannya sehingga kini. Cuma ia dijelmakan dalam pelbagai jenis aliran, keadaan dan kesesuaian zaman. Begitu kuat pengaruh dan kontroversinya ilmu kalam ini, sehingga kan tidak kurang dari kalangan para ilmuwan Islam yang menceburinya sehingga atas alasan senjata terbaik menjatuhkan hujah musuh ialah melalui prinsip dasarnya sendiri, iaitu akal. Ni tak ada ni. Dia berniat baik ni. Oleh kerana musuh membahaskan ketuhanan dalam hujah akal, maka kita guna senjata musuh untuk mematahkan dia. Hak ni yang Imam Syafi'i marah ni. Imam Syafi'i marah ni. Ulama-ulama yang bergiat ni, dia kata kamu juga masuk perangkap seperti mereka. Dah. Okey. Yang dia habis apa tu? Ni. Sikit kita ni pun. Terdapat golongan khususnya para ilmuwan Islam melihat bahawa kemahiran dalam menguasai ilmu kalam boleh menghasilkan kemampuan untuk menegakkan syariat, dan ia telah menjadi satu alat baru dalam menekuni ilmu agama. Itulah. Dia kira walaupun orang kita import, tapi kita boleh guna senjata ni untuk menafak kita. Dia berniat baiklah orang ilmu kalam ni. Justru lahir tokoh-tokoh yang menegakkan ilmu kalam dengan manhaj tersendiri. Manhaj ni metodologi lah. Bagi mendapati golongan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah dan seterusnya. Tu. Dia guna ilmu kalam nak patah pokok Mu'tazilah ke apa. Tapi hak ni kena ingat ni barang import ni, bukan barang asal Islam. Tokoh utama ialah seperti Abul Hasan Al-Asy'ari. Ni sini. Kita aja dengar ni lah. Kalau orang ngaji ni tak kenal Abul Hasan Asy'ari saja ni. Abul Hasan Asy'ari ni tokoh ilmu kalam ni. Dia mati tahun 324. Dan Abu Mansur Al-Maturidi 333. Inilah dia panggilnya pengikut-pengikut yang ikut metodologi Abu Hasan Asy'ari, dia panggil Asy'ariyah. Dan Abu Mansur Maturidi dia panggil Maturidiyah. Sebab itulah dalam enakmen majlis agama, akidah yang menjadi pegangan kepada akidah rasmi pegangan negeri Kelantan ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa tak? Dia bagi sini. Mana kalau kita nak kembangkan lain pada Asy'ariyah Maturidiyah bercanggah dengan majlis agama. Okay. Amal dia benar. Dia macam mazhab Syafi'i juga. Dia kata tidak sesuai dalam keadaan realiti masyarakat. Sebab tu mazhab rasmi ialah mazhab Syafi'i. Tidak boleh dikembangkan mazhab lain, tetapi untuk amalan peribadi dibenarkan, untuk keluarga dan diri. Nak pakai mazhab Hanafi pun boleh. Okay. Tak suka amalan boleh. Nak mengajar pun boleh di institut pengajian tinggi boleh. Sebab kita sini boleh. Nak mengajar mazhab lain pun boleh. Majlis tak boleh marah. Sebab dia kira kuliah akademik. Namun para ilmuwan awal al-mutakaddimun seperti Imam Malik, Abu Yusuf Al-Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mencela ilmu kalam. Ini kena ingat ni. Walaupun kita duduk kata Abu Hasan Asy'ari, tapi Imam Malik, Abu Yusuf, dia mencela ilmu kalam. Cuma dia tak ada dengan Abu Hasan Asy'ari dia ni. Tapi bermula ilmu kalam tu, dia ni sangat mencela ilmu kalam. Mereka melihat ketika itu merupakan bibit-bibit awal kemunculannya yang telah menimbulkan huru-hara dalam agama ni. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali ni dia lihat bila masuk perbincangan ilmu kalam dalam akidah, maka boleh menghuru-hara ke agama itu sendiri. Oleh kerana itu kita cuba, dia kata, kita bagi pendekatan akidah ni mengikut akidah sahabat, para sahabat dan Rasulullah. Dia nak situ. Kita berasa harmoni dia tak? Pertumpahan darah serta perdebatan yang boleh meluas dalam akidah sehingga menolak banyak nas agama. Dia sebut situ. Antara petikan yang menunjukkan sikap Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Tengok ni, Imam Syafi'i kata apa ni? Nombor 1. Tiadalah sesuatu yang paling aku benci lebih daripada ilmu kalam dan ahlinya dalam Siyar A'lam An-Nubala oleh Az-Zahabi. Tapi orang ilmu kalam dia tak baca kau ni. Imam Syafi'i marah. Kita ni mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i marah ni.
Sekiranya Imam Syafi'i kata, sekiranya seseorang hamba Allah datang bertemu Allah membawa segala dosa selain daripada syirik, lebih aku suka daripada bertemu Allah membawa ilmu kalam. Faham ni? Dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibn Katsir. Dia kata kalau orang tu bawa dosa judi, curi, rogol orang, minum arak, nak jumpa dengan Tuhan, aku lebih harap kat orang ni lagi daripada orang ni untuk lebar kau gapo ulama tapi mari bawa ilmu kalam. Imam Syafi'i kata. Apa dia?